Bang, macam mana saya nak tahu berapa GPS motor saya boleh capai dengan sprocket sekian-sekian? Bang, macam mana saya nak tahu berapa speed saya dapat dengan sprocket ni? Bang, kenapa kawan saya sprocket dia besar lagi tapi duduk depan? Bang, kenapa motor saya dah cukup kecil dah sprocket saya pakai besar piring dah, tapi boleh kalah dengan motor dia? So, nak tahu lebih lanjut, jom kita kupas sama-sama dalam video ni. Stay tune, mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So korang yang klik video ni dah tentu nak tahu berapa speed yang motor korang boleh dapat dengan berapa sprocket korang kena pakai. So dia laju nak pergi mana? Kubo. Okay short gang, sebelum terlupa, macam biasalah kelas Wandi dia takkan lari pada lupa-lupa ni. So aku nak ingatkan bahawa apa ilmu yang aku share ni je sekadar apa yang aku belajar dan apa yang aku tahu dan berdasarkan pengalaman aku. So aku tak ada cakap yang aku ni pakar pemotoran ke, pakar engineer ke apa kan, pakar gearbox, tak ada semua tak ada tu. Aku just share apa yang aku belajar. So ilmu-ilmu ni semua aku belajar kat sekolah dulu, zaman SPM dulu. Aku belajar kat sekolah teknik. Sombong amat. Sekolah teknik sudah ternama di Pahang Darul Mamuk. Cikgu, kalau cikgu hati ni tengok video saya ni, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab ilmu ni sangat bermanfaat untuk saya. So cikgu hati ni dia ajar aku subjek mekanikal engineering kat teknik tu. Okey, tanpa lengahkan masa, jom kita teruskan dengan pengiraan. Ciao. Okay, so gang, kita teruskan dengan pengiraan. So untuk video kali ni aku tak ada nak share pasal RPM ke apa, sebab terlalu awal lagi aku rasa. So untuk awal ni aku cerita pasal kita nak speed GPS berapa dengan berapa ratio sprocket yang kita kena pakai. So tajuk dah aku nak tell apa tak tahu. So tajuk dia macam ni lah lebih kurang. So bila kita cakap pasal ni, dia punya basic formula dia macam ni tau. NA TA sama dengan NB/TB. So apa tu NA, apa tu TA, apa NB, apa TB ni. So NA ni adalah speed, halaju A, halaju A. So TA pula, T ni berkaitan dengan T. Kalau kita perasan dekat sprocket, kalau kita nak beli dia ada tulis contoh 32T, 26T, 16T. So T tu menunjukkan gigi, berapa gigi sama ada gearbox ataupun ratio sprocket kita tu. So kita letak kat sini gigi lah, gigi. Gigi sprocket. So ni dia punya basic formula. Yang aku belajar kat sekolah, tapi aku dah ubahkan sikit. Bila dia ubah tu, tak adalah ubah maksudnya nak cai betul formula ni, tapi just nak beza dia dekat T ni. Dekat T ni bila kita ubahkan nanti, kita tak pakai dah gigi sprocket ni, so kita dah convert dia kepada ratio. Kita dah convert kepada ratio sprocket. So apa tu ratio sprocket, aku rasa mesti ramai dah tahu. Tak apalah, kalau tak tahu pun aku boleh tunjuk semula. Tunjuk sikit-sikit je lah, sepintas lalu. Okay, jom. Okay gang, so contoh ratio sprocket ni buku lama ni. Contoh ratio sprocket tu adalah putaran, orang panggil nisbah lah, nisbah putaran sprocket depan dengan sprocket depan dengan sprocket belakang. So macam mana kita nak dapat ratio ni? Sprocket belakang kita bahagi dengan sprocket depan. Contohnya sprocket tu kita ambil 15-30. So 15 sprocket depan, lepas tu 30 sprocket belakang. So ratio dia 2. Maksudnya 2 tu 2 kali pusing sprocket depan jadi 1 pusingan lengkap untuk sprocket belakang. So aku tak nak cerita lebih sebab rasanya ramai dah tahu pasal ratio sprocket ni. So nilai-nilai ni yang kita ambil nanti untuk masukkan ni dekat sini. So NA kita ambil speed berapa tu kan, speed tak apa, nanti aku cerita. Lepas tu dengan TA ni kita ambil ratio. Kita dah convert gigi sprocket ni kepada ratio. So
So nilai-nilai ni yang kita ambil nanti kan, masukkan dalam formula. So jom kita teruskan. Terlupa lagi. So sebelum terlupa, NB dengan TB ni jumlah apa yang kita tak ada. Maksudnya yang kita nak. Ni NATA yang bahagian A ni, buat macam ni lah. So A ni yang kita dah ada. Yang kita dah ada. So macam ni lah. Dah ada. So B ni macam ni lah. B ni apa yang kita nak. Yang nak. Okey. So jom kita pergi kepada pengiraan. Contoh. Okey geng, apa yang buatkan aku excited sangat nak buat konten pasal ni sebab first aku rasa tak ada lagi YouTuber yang pernah buat tentang kira GPS dengan Spocket ni. Yang mungkin kalau ada pun mungkin apa itu ratio Spocket dan sebagainya. Tapi maaf pada kalau ada YouTuber yang pernah buat tapi mungkin terlepas pandang, tak maaf sangat otak-otak semua. So saya cuma nak berkongsi apa yang saya tahu dan semoga ilmu ni bermanfaat. Dekat sini aku bagi contoh. Contoh tau, maksudnya tak semestinya bulat-bulat aku kata benda tu betul. Dia akan ada plus minus. So contoh, untuk motor, sebab aku pakai SYM kan. Untuk motor SYM 110. Okay. So kita kumpul maklumat apa yang kita ada. So contohnya NA, TA, lepas tu NB, TB. So kat sini NA. So untuk SYM ni speed yang aku dapat lah, dia betul-betul standard tau. Betul-betul standard. NATA ni yang betul-betul standard. Ataupun panggil apa, sebagai benchmark. Kita nak buat benchmark dia untuk marking. Tak kisah motor tu standard ke apa, tapi untuk marking dengan gearbox standard semua kan, kita pakai ambil yang standard semua. Contohnya speed untuk S110 ni kalau standard tak silap aku dalam 90 GPS kot, tak silap. Kalau salah tak tolong betulkan. Tak apa, ni untuk contoh je. Contoh 90 GPS. So untuk TA pula, ratio Spocket yang motor ni boleh dapat 90 tu dengan betul-betul semua standard piau, ratio dia Spocket dia 1436. So kita masuk kat sini 36 bagi 14. So nampak ratio dia kita dapat 2.57. So kat sini tulis 2.57. So dekat sini kita kena ada salah satu, sama ada kita nak bajet speed ataupun kita nak bajet Spocket. So katakan untuk dekat sini, untuk yang ni aku tulis target speed. So speed target kini speed target aku dah ada. Okay, kita letak speed target kat sini. Contoh kita nak berapa GPS motor tu pergi. Kita nak letak dalam 140. Contoh 140 GPS. So persoalannya, berapa TB ni? Berapa ratio yang kita kena pakai? So kita boleh kira. So kita masukkan kat formula tadi, NA TA sama dengan NB TB. So kita masukkan balik formula. NA tu berapa? 90 darab dengan TA 2.57 sama dengan NB dia 140 TB. Okey. Jadi kita tengok kat sini, bila kita masuk kat calculator 90 darab dengan 2.57, kita dapat 231.3. So tulis 231.3 sama dengan 140 TB. Jadi kita ada belajar kan, kalau darab dengan darab, ni sebenarnya darab ni 140 TB. Bila darab kita ada pindahkan jadi bahagi kan. So kita tukar TB sama dengan 231.3 bahagi dengan 140. So TB kita dapat, kita masuk balik kat formula 231.3 bahagi dengan 140.
So 1.65 kita dapat ratio dia. So kalau kita tengok balik ratio apa yang ada tadi, contohnya untuk 1.65. Okey, ni ada 1.67. 1.67. Nampak tak kat kamera? Alamak, semua. Sekejap. Okey. So 1.65 tak ada, kita ambil yang terhampir. Sama ada 1.64 ke, 1.67 ke, 1.63. Contoh kalau 1.63 ni, poket dia adalah 16, 26. 1.63 ni dekat dalam kolom 16, 26. 1.63. So kita ambil yang terhampir 16, 26 sama dengan 1.63. So maksudnya spoket yang kita kena pakai ni lah, geng. Ni spoket ni kita kena pakai. Maksudnya spoket ni bila korang pakai dengan gearbox yang standard, korang akan dapat average speed. Contohnya 140. Area ni korang akan dapat, dia akan ada plus minus, sama ada lebih atau kurang. Contohnya korang dapat 135 ke, 137 ke, ataupun dapat 141 ke. Dia akan dapat area ni, geng. Dia tak lari jauh daripada pengiraan ni. Nampak tak? Ni kalau untuk gearbox standard, untuk betul-betul setup standard. Tapi bila dah tukar gearbox ke semua, dia punya ratio kat gearbox tu dah lari tau. Speed tak sama. Kita kena dapat balik marking dia. Okay. Ni contoh untuk target speed kan. So untuk contoh seterusnya, ratio sprocket. So kita masuk balik dekat contoh. Okay, kita ambil wave lah, wave dash Kita ambil dash 125 Fi. So kat sini Honda dash 125 Fi. So kita masuk balik sama je, NA, TA, NB, TB. Wah, tak ada ink. Sekejap kita tukar sekejap. Okay geng. So warna apa ni? Warna merah. Tak apalah, merah pun bedai je lah. Ni je ada. Tembus sikit. A, TA, NB, TB. So NA, apa yang aku dapat, tak tahu kalau orang yang dapat lebih. Tapi untuk GPS dengan betul-betul setup standard. Okay, aku ingatkan balik. Full standard. Maknanya piau standard, tak ada usik gearbox, tak ada usik apa-apa. Memang betul-betul standard. So speed GPS yang aku dapat dengan dash 125 Fi ni contoh. Kalau salah pun tak apa, sebab dia just nak contoh, nak tunjuk kat korang biar korang faham. Apa yang aku dapat kat sini 110 GPS. So TA dia pula aku dapat dengan sprocket 1436. Sprocket standard untuk Honda Dash ni 1436 tak silap. So 1436 kita tengok balik kat buku ratio ni. 1436. Okay, nampak ratio dia 2.57. So sama je, 2.57. So NB kita tak tahu, sebab sekarang kita dah nak cakap pasal ratio sprocket. Kita dengan ratio sprocket yang kita ada ni, berapa speed kita boleh pergi untuk anggaran, senang nak set up. So contoh daripada 1436 ni, nak tukarlah ratio sikit di 1534 ke kan. So kita masuk ratio 1534, 2.27 ratio dia. 1534, 2.27. So ni ingat tadi ni ratio sprocket. So kita masukkan balik formula sama je, NATA sama dengan NBTB. So NA dia kita 110, TA 2.57 sama dengan NB kita tak ada, so tulis NB je. TB kita ada 2.27. So ingat tadi sprocket ni yang kita dapat ni untuk 1534. Ni sprocket je lah. So bila kita kira balik, kita masuk kat ni 110 darab 2.57, kita dapat 282.7. So tulis 282.7 sama dengan
NB 2.27. So bila darab, ni sebenarnya darab tau. Macam biasa bila kita tukar dia akan jadi bahagi. So tulislah 2.27 NB. Tak apa terlalu banyak kali pun tak ada hal. So kita jadikan NB tu kat sini sama dengan bila kita pindah ke sana dia akan jadi bahagi 2.27 ni. So 282.7 per dengan 2.27. So NB kita dapat okay, 282.7 bahagi dengan 2.27. So speed yang kita boleh dapat sini 124.5. 124.5. Jadi kita bulatkan dia 125 lah. 125 GPS. So ni anggaran je. Dia bukannya nak kata bulat-bulat betul. Dia mungkin boleh jadi dapat 120 ataupun 130 ke, ataupun lebih area dia. Yang penting area ni juga tak lagi jauh. Dia bergantung faktor angin, faktor berat joki tu rider tu sendiri. Jalan. Jadi beberapa persetubuhan dan lain-lain lagi. So kita pergi balik. Ingat formula ni geng. NATA, NBTB. So simple untuk kita dapatkan speed anggaran. Macam ni kita dapat. Maknanya bila kita dah tukar speed, tukar sprocket ni kita boleh tahu dah anggaran speed kita boleh pergi dalam berapa. Ni pun sama. Maknanya kalau kita nak GPS tu kita boleh tahu dah kita nak kena set up sprocket berapa nak kena pakai. Okay. So semoga ilmu ni bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share untuk next video. Okay. Thank you. Thank you. Sebab salah pula kita orang Islam. Okay. Assalamualaikum. Miyuki-san, good job!